Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, malam ni kita di hujung-hujung tafsir surah Asy-Syarah ataupun Alam Nashrah Laka Sadrak. Kita dah bahas pada minggu lepas berkenaan dengan zikir penyebutan, yakni penyebutan tempat-tempat kemudahan, di mana tempat-tempat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Tempat yang kita rasa payah, Allah Taala permudahkan. Kita dah sebut kan minggu lepas. Kalau tak ulang kaji tak ingatlah. Ni mawadhi', tempat-tempat yang ada padanya kemudahan, contohnya safar, musafir, sakit. Tempat-tempat ni semua lupa, jahil kan. Allah Taala berikan kelonggaran dan kemudahan kepada kita lah. Kan? Untuk yang payah tu jadi mudah. Kita dah baca dah. Yang pertama kita baca tentang penyebutan tempat-tempat kemudahan ini, sebab-sebab untuk mendapatkan kelapangan. Sebab-sebab untuk mendapatkan kelapangan, iaitu yang pertama kita dah sebut itu mutaba'atul amal, maksudnya selepas beramal, beramal. Selepas beramal, beramal. Ikuti amalan dengan amalan. Maksudnya kita tak berhenti, terus beramal. Itu dipanggil sebab-sebab untuk mendapatkan kelapangan. Itu yang pertama yang kita baca pada minggu lepas dan pada malam ni insya-Allah. Yang keduanya husnul raja'i. Husnul raja' maksudnya pengharapan yang baik. Maksud baik pengharapan kita. Ya. Kita berharap kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam segala usaha kita dan segala amalan kita, akhirnya kita mengharapkan kebaikan padanya. Maksud ada harapan dalam hati kita dan diri kita. Bukan dia berlalu macam tu kosong, tak, dia ada isi. Maknanya kita ingat, berharap Allah Ta'ala akan beri ganjaran pahala kepada kita dengan apa yang kita buat daripada urusan-urusan ni, urusan dalam kehidupan kita. Tak kisahlah urusan ibadah ke, urusan muamalah ke, kan? Kita harap hasil yang baik lah, natijah yang baik daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi husnul raja, mengharapkan yang baik-baik. Jadi qala ta'ala, Allah Taala berfirman, wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu hendaklah engkau berkeinginan, berkehendak. Maksudnya kita berkehendak daripada Tuhan. Apa yang kita kehendak? Apa saja yang kita kehendak daripada kebaikan? Kita nak Allah Ta'ala beri kepada kita kelapangan hidup di dunia. Kita nak Allah Ta'ala berikan kepada kita keselamatan hidup di dunia. Begitu juga di alam barzakh. Begitu juga di alam akhirat, di hari akhir, kan? Hari kebangkitan. Kita berharap. Dia panggil apa? Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap, berkeinginan. Nak. Kita kena ada nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kelebihan kurniaan Allah. Kelebihan kurniaan Allah Taala ni tak terhitung, tak terkira banyaknya. Allah Taala Maha Kaya. Dia memberi. Itu sifat dia. Sifat Allah Taala memberi, dia Maha memberi. Sebab itu kita guna perkataan Maha. Sebab tak ada perkataan lain yang kita nak guna. Ya. Jadi kalau dia nak bagi, siapa pun tak boleh halang. Kalau dia nak halang, siapa pun tak boleh nak bagi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Yang kita baca zikir selepas solat.
Kita baca zikir lepas solat kan. Ya Allah. Kita baca. Allahumma la mani'a. Tidak ada yang dapat menghalang lima a'taita, bagi apa yang kau nak bagi. Siapa boleh halang? Tuhan nak bagi. Wala mani'a, ya, lima, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya. Tidak ada yang dapat memberi. Ya. Lima mana'ta, bagi apa yang engkau larang, engkau tegah. Orang nak bagi apa pun tak boleh, kalau Tuhan tak bagi tak dapat. Itu dia. Jadi kita kena ada ni, wa ila rabbika farghab. Iaitu wa ila rabbika wahdahu. Dan hanya kepada Tuhan engkau sahaja, tak ada lain. Tidak, hanya Dia saja. Farghab, maka berkeinginanlah, berkehendaklah. Kena ada sifat kehendak kita kepada Allah sentiasa. Faqad amara, faqad umira. Faqad umira, sesungguhnya telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawakkul ala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah. Yakni berserah diri dalam segala urusan kita. Kita dah berusaha, kita menantikan hasil dan natijah dia daripada Allah. Apa Allah nak bagi, itulah dia yang kita dapat. Siapa pun tak boleh nak halang, siapa pun tak boleh nak tahan kalau Allah nak bagi. Tapi kalau Allah nak tahan, siapa boleh bagi? Terus siapa boleh bagi? Ini akidah, ini tauhid. Jadi wasarf, maksudnya wasarfi wajhi raghabat, maksudnya kita hadapkan segala kehendak kita. Apa kehendak saja, apa sahaja kehendak dan keinginan kita, kita hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, la siwa, tidak selain Dia. Ini akidah. Ya. Kalau kita dapat yang ni, dapat menjiwa yang ni, tak ada apa. Segala kepayahan, kesulitan dunia ni tak ada masalah apa. Siapa pasal kita duk fikir susah akhirat tu. Susah dunia ni tak ada masalah apa, susah akhirat. Sebab tu ada seorang Yahudi miskin, fakir, peminta sedekah. Dia tengok Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ibn Hajar dia ulama, dia qadhi, kaya, pakai cantik, kemas, berkenderaan, kuda dia cantik, berhias. Yahudi bawa tempurung ni, dia tahan. Dia kata, za'amta ya anna rasulaka qala ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin, ala tara ma ana fihi wa anta fihi. Kamu kata, Rasul kamu kata syurga, dunia ni syurga orang kafir, penjara bagi orang beriman. Tapi aku tengoklah keadaan aku macam mana, yang fakir miskin ni, yang gelandangan ini, dan keadaan kamu yang hidup mewah, berpakaian cantik, indah, berhias, kuda pula cantik. Apa jawapan Ibn Hajar? Dia kata, betul, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Sebab orang beriman tak boleh nak buat ikut suka dia. Dia hanya boleh buat apa yang Tuhan suruh bagi dia buat. Tapi orang kafir, dia nak buat apa, buatlah. Dan dunia ini adalah syurga bagi kamu, berbanding dengan akhirat, neraka yang akan memenjarakan kamu abadal abad, selama-lamanya. Dunia ni bagi kamu boleh tidur mana-mana, kamu tak kena siksa. Kan? Kamu boleh buat apa kamu nak buat. Jadi kamu bebas. Sebab itu dunia adalah syurga bagi kamu. Tapi di akhirat kamu bebas tak? Tak. Kamu akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap dua kalimah syahadah, masuk Islam.
Senang Tuhan nak bagi hidayah. Ini dah. Jadi maknanya segala kehendak dan keinginan kita tujukan, hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan dikatakan tentang tafsiran wa ila rabbika farghab ni, a'zim ar-raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika. Jadi maksud dia, perbesarkan kehendakmu. A'zim ni perbesarkan kehendakmu dalam penerimaan doa kamu. Maksud perbesarkan kehendak kamu supaya Allah Taala terimalah doa aku ya Allah. Doa dengan sungguh-sungguh ni. Tak berhenti-henti doa, nak sungguh ni, nak sungguh ni. Perbesarkan kehendakmu, keinginanmu. Supaya Allah Taala terima doa kamu dan terima segala ibadat kamu. Mohon kepada Allah dengan khusyuk, tadarru'. Sebab itu doa kepada Allah Taala jangan duk jerit-jerit. Doa ni khufyatan, ya, tadarru'an wa khufyah, macam Allah sebut dalam Quran ni. Kan? Ini doa minta kepada Tuhan jerit-jerit. Allah Taala suruh doa pelan-pelan, slow-slow. Ni. Ya. Allah sebut dalam Quran, Allah kata, Allah ajak kita cara nak doa. Tapi depa doa minta jerit-jerit. Ya. Siapa tak lekat. Tulis satu huruf kena berhenti. Oh, lambat lagu ni. Ya. Ni tapi melagak ni. Silap tarikh. Tak jadi. Ni. Ud'u Rabbakum. Ada alif alah, silap. Waw alif. Ud'u. Ni surah Al-A'raf ayat 55. Okey. Lagi Al-A'raf 55 ni. Ini cara nak minta doa kat Tuhan. Doa pula seri mersing masing-masing. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da. Tak kata ayat dia. Ni. Ud'u. Ni, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara. Doa pelan-pelan. Kan? Perlahan-lahan. Doa. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jerit-jerit dalam doa. Kan ada sahabat-sahabat doa kuat-kuat kan, Nabi kata hampa bukan panggil hak tuli pekak. Jadi gitu. Hadis mana hadis? Ni hadis. Hadis buka hadis. Nabi kata Al-Asal. Ni. Kecil tau, kita besar sikit. Tak nampak. Tu dia. Okey, daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia kata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Adalah kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Fakunna idza asyrafna ala wadin.
Ya. Apabila kami sampai di satu lembah, halalna. Halalna, kami bertahlil. Apa dia tahlil? La ilaha illallah. Tahlil ni makna la ilaha illallah. Tanya depa, malam ni dah tahlil tak? Tanya depa, tahlil tu apa? Cuba tanya, dia berarti tak tahlil tu apa? Tahlil ni halala yuhallilu, makna dia la ilaha illallah. Tu tahlil. Wa kabbarna, dan kami bertakbir. Sampai satu lembah kami pun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Naik atas Allahu akbar. Turun subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Dan surah wartafa'at aswatuna, surah kami kuat. Oi, mungkin bergegak kawasan tu bunyi Allahu akbar. Kan? Lepas tu bila dah jadi macam tu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sabda, ya ayuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai sekalian manusia. Ya kan? Nabi kata arba'u ala anfusikum. Ini jangan duk paksa diri kamu. Ya? Yani la tashuqqu ala anfusikum. Jangan duk payah-payah atas diri kamu dalam mengangkat surah kuat-kuat ni. Nabi kata wala tashuqqu anfusakum, arbi'u ala anfusikum. Jangan paksa diri. Fa innakum la tad'una asamma. Kamu bukan panggil hak pekak. Wala ghaiban, dan kamu bukan panggil hak duk jauh. Innahu ma'akum. Dia bersama dengan kamu. Yang ni apa? Sami', pendengarannya, penglihatannya, pertolongannya. Innahu sami'un qarib. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Apa yang dekatnya? Pertolongan dia, pendengaran dia, penglihatan dia. Zat dia tak ada dengan kita lah. Itu dia. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Doa ni slow-slow, jangan duk jerit-jerit. Dan doa ni pula, Nabi SAW tak pernah berdoa lepas solat kemudian diaminkan oleh sahabat. Nabi tak pernah buat. Nak doa masing-masing. Kadang-kadang Nabi bagi salam, Nabi balik rumah, masuk rumah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang 2 kali salam, kadang-kadang sekali salam ya. Nabi bangun terus masuk rumah. Rumah sebelah tu sebelah dinding. Tak ada dalam riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW baca doa, kan, zikir berserentak, tak ada. Zikir masing-masing. Zikir jemaah tak ada. Dan doa jemaah lepas solat tak ada. Nabi tak nak buat. Habis tu dia berkata tok nenek kita buat. Tak apalah tok nenek kita buat. Kita ni tahu jangan duk buat. Habis tok nenek kita salah ke? Tok nenek kita tak salah. Kita salah. Pasal apa pula kita salah, tok nenek kita tak salah? Ni Tuhan kata. Ni. Kita salah, tok nenek kita tak salah. Pasal apa pula? Kan kita ikut tok nenek kita. Ni mana ni? Mana dia? Mana dia? Quran tadi. Kan? Ni ya, Tuhan suruh buat. Ini bukan masalah orang tu sesat tak sesat, masalah dia. Nabi ajar ke tak ajar? Agama ni bukan reka sendiri. Waman yusyaq. Ni surah apa? An-Nisa ayat 114. Bukan apa surah Nisa, mana dia? Mana dia? Wa man yushaqiqi ar-rasul. Okey, ambil tahu. Ar-rasul alif lam ra sin waw lam. Tak lekat ra. Alif lam ra. Sin waw. Tak mana sin, tak mau lekat sin. Ra sin
waw, lam. An-Nisa ada 115. Ni. Ni Datuk nenek kita tak salah, kita salah. Tengok. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Okey. Sebab kita salah. Kalau kita hanilah tak ikut Tuhan lu ajarlah. Sini kata Allah, wa man yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menentang ajaran Rasul, dia buat bercanggah dengan Rasul buat. Rasul tak pernah berdoa ramai-ramai lepas sembahyang. Tapi dia buat. Canggah tak? Canggah. Min ba'di ma tabayyana, selepas jelas baginya al-huda, petunjuk. Orang dah cerita, tuk guru dah bagi tahu, ini Nabi tak pernah ajar, jangan buat. Tok nenek kita siapa beritahu kat depa? Depa tak sampai ilmu ni kat depa. Kita sampai ilmu ni kat kita. Sebab zaman kita ni zaman sebesar ibu jari ataupun ujung jari telunjuk. Dunia kita besar ni, besar daun kelor. Daun kelor tu kan, daun merunggi tu kan. Besar ni dunia ni. Enter ya. Tok nenek kita nak pergi Mekah berapa bulan, naik kapal laut. Nak belajar. Jadi zaman kemudahan kita boleh dapat ilmu. Dengan begitu mudah kita boleh dapat ilmu. Senang. Zaman dulu nak cari orang mengajar, payah. Zaman lah nak cari orang mengajar, berlama-lama. Nak cari orang ajar kita ilmu. Jadi selepas datang petunjuk pada kita, tok guru kata, tak ada ni Nabi tak pernah buat. Pasal apa buat? Tok nenek kita buat, kita ikut tok nenek kita. Ikut tok nenek kan ikut Rasul sallam. Tok nenek tak salah. Sebab depa tak sampai ilmu tu kat depa. Yang salah orang yang dah sampai ilmu dekat depa tapi depa bantah. Tu salah. Tok nenek kita kalau dapat ilmu tu, depa tak akan bantah. Depa ikhlas. Contohnya puasa Rejab. Tak ada tak sabit dalam sunnah yang sahih ada puasa sunat Rejab, mana ada. Tok nenek kita buat kan. 3 bulan dia buat. Rejab, Syaban, Ramadan, pukul rata. Habis 3 bulan. Tapi tak ada hadis yang sahih sebut tentang kelebihan puasa Rejab, kelebihan puasa Syaban. Nak puasa. Kan? Isnin Khamis, hari-hari putih. Puasa. Selang sehari. Kan? Cumanya kelebihan bulan Rejab ni kita amalan tu dia tu lebih daripada bulan-bulan lain lah. Tuhan gandakan pahala tu je lah. Tapi tak ada ibadat khusus. Ibadat macam biasa. Nah. Fahamlah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia lawan Rasul, dia ikut jalan selain daripada jalan orang-orang yang beriman. Al-mu'minin di sini kita kena fokus. Orang-orang beriman ni sebenarnya zaman kita kah? Zaman tok nenek kita kah? Tak. Zaman Abu Bakar dan Umar. Zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Al-mu'minin tu alif lam tu maknanya kalau kita belajar grammar dia makrifah khusus. Dan mengikut jalan selain daripada jalan orang-orang beriman. Orang-orang beriman adalah para sahabat Nabi lah di sini. Kalau dia buat macam tu, dia bantah, dia dah ada pengetahuan, dia tak mau ikut jalan para sahabat Nabi dalam beragama. Tuhan kata apa? Ni. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan
Ikutlah, nak patah balik ke belakang, ikutlah, patah. Buatlah apa dia nak buat. Tuhan kata. Ini Tuhan kata. Tapi hasil dan natijah dia, wa nuslihi jahannam. Kami akan bakar dia lah, kami akan masukkan dia dalam neraka Jahannam. Wasa'ad masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi maknanya begitu. Itu yang kata tok nenek kita tak salah. Kita salah kalau kita dapat ilmu tentang tu. Kalau kita tak tahu, kita tak salah lagi. Tapi bila ada orang bagi tahu, masa itu kita bantah, masa tu salah. Tapi selama mana kita tak tahu, masih ada keuzuran di hadapan Tuhan. Macam orang sembah pokok, sembah tok nenek, sembah hantu di tengah-tengah hutan Amazon lah. Adakah Tuhan nak sumbat daripada neraka terus? Tak. Ya kan? Allah bukan zalim. Allah tak akan masukkan daripada terus dalam neraka Jahannam. Allah akan uji daripada dululah. Uji keimanan. Ya, sebab depa tak sampai rasul kat depa. Allah kata wa ma kunna mu'azzibin. Kami tidak akan menyiksa hatta nab'atha rasula, sehingga kami hantar rasul. Ini dia kan. Jadi maknanya kita buat apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kita minta, harap sungguh kita harap sungguh Tuhan ni, Allah Taala ni terima segala doa kita, segala ibadat kita, kita perbesar harap kita ni. Perbesarkan kehendak kita ni. Supaya Tuhan terima doa dan ibadat kita. Wala takum mimman idza farighu. Jangan jadi daripada kalangan mereka yang apabila mereka selesai beribadah, mereka berseronok-seronok, berleka-leka dan berpaling daripada Tuhan mereka. Berpaling daripada mengingatinya, mengingati Tuhan ni. Maka jadilah dia daripada fatakuna, maka jadilah kamu daripada orang-orang yang rugi. Bila kita beribadat, lepas tu kita leka lalai, kan? Tak beribadat lagi. Contohnya sembahyang ke Jumaat dah, lepas tu tak sembahyang dah, tunggu Jumaat depan pula baru nak sembahyang, nak solat. Solat seminggu sekali ya. Tunggu bulan puasa. Nak mari surau, tunggu bulan Ramadan. Kalau tak ada Ramadan, tak ada orang jemaah di surau. Tengok Ramadan ni kan, memang penuh ha. Bukan sini ya, tempat lain lah. Sini kan maintain. Jadi maknanya tengok lah. Mereka ini adalah golongan yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Dia kenal Ramadan ya, bulan lain dia tak kenal. Itu pun hanya 2 minggu pertama saja, ataupun seminggu pertama di bulan Ramadan. Masuk minggu kedua dia normal balik lah. Dia tak ekstrim lah. Dia ekstrim ni malam pertama bawa sejadah sendiri. Hujan turun bermain. Nah, hujan turun bermain. Itulah. Jadi tak tahu apa dia perkara yang menggemarkan mereka ke arah tu. Padahal kita kena jadikan sepanjang tahun kita ni adalah mengimarahkan rumah Allah, bukan sepanjang Ramadan ataupun bulan Ramadan sahaja. Baik. Ini bahaya ni, Ramadaniyun. Dia panggil Ramadaniyun. Orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Ramadaniyun. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Allah puji ni. Para anbiya mereka berkehendak dengan kehendak yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Anbiya ayat 90 bawah ni. Mana? 91 90.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Okay. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka ni, ya kan? Cerita Nabi Zakaria dapat anak Yahya, nama Yahya, kan? Kami perbaiki untuk dia, anak dia dan isterinya. Innahum, sesungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini bersegera dalam melakukan kebaikan. Para anbiya ni, mereka ni tak ada kebaikan melainkan mereka akan buat. Tak, mereka tidak akan tinggalkan walau satu kebaikan. Nama aja pahala mereka akan buat. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, menyeru kami, panggil kami, minta kat kami. Raghaban, dalam keadaan mereka berkehendak, dalam keadaan mereka berharap, berkeinginan. Warahban, dan dalam keadaan mereka takut. Kehendak, takut kalau Allah Ta'ala tak pedulikan mereka, kan? Takut kalau Allah Ta'ala siksa mereka, takut. Berharap dan takut. Sebab tu kita ni orang beriman, kita kena dua benda ni. Akidah, pegangan, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dia kena ada takut, dia kena ada harap, baru seimbang. Al-khawfu wal-raja, mesti ada ni. Kalau ada sebelah, tak boleh nak terbang, kan? Benda tu tak function. Mesti ada dua. Takut, Allah Ta'ala tak pedulikan dia, takut Allah tak terima doa dia. Berhati-hatilah, kan? Takut mendatangkan murka Allah, takut Allah murka dia. Dan harap dengan Allah Ta'ala, dengan kemurahannya. Harap Allah Ta'ala dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Harap Allah Ta'ala dengan kelembutannya, latif, maha lemah lembut. Lemah lembut Tuhan ni macam mana? Nabi kan dalam satu peperangan, ada tawanan. Satu perempuan ni digelisah. Tawanan perang. Di sana sini, lari sana, lari sini. Dia cari baby dia. Tengok, dia jumpa baby dia, pegang baby dia, peluk baby dia. Peluk. Nabi kata kat sahabat-sahabat, tengok, kan? Ibu tu dengan anak dia. Adakah mak dia, ibu dia akan campakkan anak dia dalam api, dalam kebinasaan? Tak. Nabi kata, lallahu, Allah Ta'ala ni terlebih menyayangi, terlebih merhati hamba dia daripada ibu yang sayang dekat anak dia tadi. Nabi nak suruh kita bagi faham ni. Nabi nak bagi kita faham. Nabi buat perumpamaan, ya? Allah Ta'ala tu asyaddur rahmah, teramat merahmati hambanya. Adakah Allah saya saja nak campak hamba dalam api? Tak. Allah kata, Allah beritahu, wa ma yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi siapa-siapa. Tuhan kata lagi, wa ma kana rabbuka bizzallamin lil 'abid. Tuhan kamu tidak menzalimi hamba dia. Walakinnahum anfusahum yuzlimun. Tapi mereka yang menzalimi diri mereka dengan melakukan kesyirikan, dosa dan maksiat. Ya. Luqman Al-Hakim, dia ajar anak dia. Surah Luqman.
Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kau sekutukan Allah. Sesungguhnya penyengutuan terhadap Allah itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dalam keadaan berkehendak, berkeinginan, gemar, dan dalam keadaan takut. Ada dua ni. Para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan orang-orang beriman, wa kanu lana khashi'in. Dan adalah mereka itu bagi kami mereka khusyuk, sentiasa khusyuk, patuh, taat. Ya, terima. Kemudian kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, ar-raghbatu talabun. Raghbah itu apa dia? Dia adalah permintaan. Raghbah ni maknanya minta, tuntut pada Allah. Talab. Talab ni minta. Kehendak, keinginan tu. Dia adalah kehendak, permintaan kita kepada Allah. Wahia, dan dia adalah thamaratur raja'i, buah ataupun hasil bagi pengharapan. Dia adalah samarah, buah bagi harap. Itu raghbah. Ya kan? Dia adalah buah bagi harap. Fa innahu, karena sesungguhnya idza raja syai'a, seseorang itu bila dia berharapkan sesuatu, talabahu, dia akan tuntut apa yang dia harap tadi. Dia akan usaha, dia akan minta apa yang dia harap tadi. Itu maknanya. Waraghbatu minar raja'i, dan raghbah, kehendak daripada harapan, kal harabi minal khauf. Dia ni seolah-olah melarikan diri daripada ketakutan. Tak faham kan? Okey, belakang lagi. Faman raja syai'an, barang siapa yang mengharapkan sesuatu, dia akan mencari, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Qalabahu wa raghiba fihi, dan dia akan usaha, dia akan menggemar, hati dia sentiasa teringat, tidur pun dia ingat. Macam kita lah berkenan dulu masa kita anak terona dulu kan. Kita berkenan kat bini kita sebelum jadi bini kita lah. Tidur dia fikir macam mana ni kan. Takut pak dia tak terima aku ke apa ke, nak buat macam mana kan. Dia fikir tidur tak boleh lah. Pasal kita nak sungguh kat bini kita tu. Kalau kita pun tak apa nak, kita pun tak heran. Hang tak bagi sudah. Bunga bukan seguntur. Ya. Jadi tapi kalau kita nak sangat, kita duk fikir kan. Fikir macam mana ni kan. Nak minta macam mana kat pak dia, aku kerja bentar lagi. Di pak dia tanya, jawab apa? Nak jawab apa? Kalau bawa Grab pun dia tak terima pun. Grab food. Ya. Dia fikir. Ni. Pergi minta. Pak dia kata boleh. 20,000. Tapi kerana nak sangat ni. Nak sangat. Dia akan ikhtiar usaha. Dia akan usaha ikhtiar. Sebab apa? Dia nak. Dia akan cari cara yang boleh sampai kepadanya. Wa raghiba fihi. Falladhi yaqbalu 'ala Allah Ta'ala, dan orang yang dia maknanya dia orang tepat, dia berjalan kepada Allah. Kan? Dia nakkan kecintaan Allah Ta'ala tadi. Wa yarghabu fima 'indahu, dan nak apa yang ada di sisi Allah Ta'ala daripada kelebihan, kurniaan, syurga. Terjemahlah bahasa kita syurga, al-jannah. Terjemahlah bahasa kita syurga, ataupun dalam braket kebun. Bukan lagu kebun durian rambutan kita yang monyet duk makan buah tu. Hari-hari duk perang dengan dia sampai habis surah ni. Jadi orang yang dia mengadap,
Dia nak pergi kepada Allah Ta'ala. Dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Hanan alaihi kullu masaib. Jadi segala musibah yang menghalang dia tak ada apa. Dia tak heran. Dia akan bekerja. Hujan kilat pun dia kerja juga. Pasal apa? Dia nak sampai matlamat dia. Nak dapatkan 20,000 tadi. Sebagai nak bagi kepada orang yang dia nak kahwin tadi. Dia kena turun aja ni. Kena tenggelam lah. Tu lah. Baik. Jadi dia ada time dia pun. Dia bagi masa syarat sekali kan. Okey. Boleh no? Ni cuba nak bagi faham pada diri sendiri dan kita semua ni. Pasal ar-raghbu farghab tu, perkataan farghab wa ila rabbika farghab tu. Dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu gemar, hendaklah kamu berkeinginan, hendaklah kamu berkehendak. Macam mana kita nak interpretasi dia? Ni. Ya. Ni kita nak menjiwai dia ni. Jadi orang yang dia nak menghadap, sedang menghadap kepada Allah, sedang nak pergi kepada Allah, ya, dia gemar apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Segala musibah yang menghalang ni dia tak heran. Dia tak heran. Dia tak heran dengan keduniaan dan sebagainya. Macam Nabi SAW. Umar tengok Nabi kan duduk tidur atas tikar, bangun-bangun tidur kan berbirat badan Nabi SAW, berpetak-petak bekas tikar tu kan. Dia menangis. Ya Rasulullah, Kaisar, Kisra, mereka ni kaya-kaya tapi mereka ni bukan mentauhidkan Allah, tapi engkau ni adalah manusia terbaik, utusan Allah, Rasulullah, tapi kau macam ni. Ya. Nabi kata mereka tu maknanya, ya kan? Allah bagi dunia lah kat mereka. Ya. Sebab tu Nabi kata mali walid dunya. Tak ada kaitan aku dengan dunia ni, Nabi kata. Tak ada kaitan. Illa karakibin, mereka seperti orang yang berkenderaan, bermusafir. Istazalla tahta syajarah, berhenti hanya sekejap. RNR. Kita berhenti kat tepah nak tidur situ lah. Dah, kita nak pergi tempat seterusnya. Bukan nak tidur di tepah. Tidur kerana mengantuk sangat tu ya lah. Dapat tenaga, kita teruskan perjalanan. Nabi kata macam tu. Kan? Thumma Nabi kata SAW, raha wa tarakaha. Kemudian dia bangun pergi, tinggalkan tempat rehat tadi. Itulah kita. Dunia ni hanya tempat sementara, bukan tempat yang kekal. Tetapi kita ni kadang-kadang buat dia seolah-olah tempat itu kekal. Seolah-olah kita ni tak akan pergi. Kawan kita mati, tak nampak dia ya mati, aku dah. Kan? Lisanul hal kita. Lisanul hal kita mengatakan bahawa kita tak akan mati. Tapi lidah kita kata kita matilah. Tapi perbuatan kita tu menunjukkan kita ni macam tak akan mati. Orang tu yang mati, kita dah. Masuklah waktu dia. Masuk azan dulu. Habis ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. Okey, di sini maknanya orang yang yakbal ala Allah Ta'ala, dia nak menghadap kepada Allah Ta'ala, dia gemar pada apa yang ada di sisi Allah, segala musibah dunia ini menjadi ringan, dan kesempitan, kesusahan dan kesempitan dunia ini tak ada apa-apa bagi dia. Relax lah. Hidup selai sepinggang, gelandangan. Dan sahabat-sahabat di awal Islam gelandangan. Ya, ketika mereka berhijrah ke Madinah, mereka ada apa? Selai sepinggang. Ya, dunia tak ada apa. Lepas tu barulah dia perkaya. Makin senang kan. Ada jihad, penaklukan wilayah-wilayah luar, ada jizyah. Barulah senang. Baik, perkara yang keempat, apakah dia selepas ibadah? Apa kita nak buat lepas ibadah ni? Madza ba'dal ibadah? Ada apa selepas ibadah ni? Lepas ni kita nak buat apa? Kita beribadah ni. Kita sedang beribadah kepada Allah. Bukan saya saja kita duduk dapat pahala ni. Baik, perkara yang pertama, zikir selepas ibadah. Zikir ni apa dia? Ingat Allah. Dikatakan bahawa makna firman Allah Ta'ala, makna tafsiran firman Allah Ta'ala tu, fa idza faraghta fansab, kan? Fa idza faraghta min as-salah, apabila engkau selesai solat. Dikatakan tafsiran dia, fa idza faraghta fansab, apabila engkau selesai daripada solat dan engkau telah sempurnakan solat, lengkapkan solat, dah bagi salam dah, fansab fi du'a, maka bersungguh-sungguh pula dalam berdoa. Dalam solat pun doa, lepas solat pun doa. Doa ibadat. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berkeinginan, berkehendak dan gemar. Fi su'ali matalibaka, fi su'ali matalibika, dalam menuntut, meminta
segala tujuan engkau, segala keinginan engkau. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut keinginan kita kepada Allah. Kita nak benda ni, kita minta betul-betul. Tuhan bagi. Kalau minta lebih kurang, Tuhan nak bagi ya. Tok Imam baca doa pun kita tak faham, minta apa? Kita tahulah memang Tok Imam tu minta baik. Dia tak minta benda tak baik. Tapi apa dia minta? Kita tak faham. Tu yang doa amin sambil duk tengok cicak. Amin. Mata ke cicak di siling. Mata ke tempat parking. Amin. Ruh doa tak ada. Tuhan nak terima ke doa? Ruh doa tak ada. Melainkan kita dalam keadaan kita tersepit, terjepit ni. Tak ada siapa boleh tolong kita. Allah je tolong. Minta Tuhan tolong. Cepat pertolongan tu sampai. Pasal apa? Pasal khusyuk. Pasal nak sangat. Pasal kita nak sangat-sangat. Kita minta sungguh-sungguh. Tuhan bagi. Tapi kalau kita minta lebih kurang. Amin. Sampai korek telinga. Amin. Apa benda? Itu dia. Jadi seterusnya. Dan para ulama mengambil dalil dengan perkataan ini di atas disyariatkan doa dan zikir selepas solat. Ya, solat fardu. Selepas solat fardu ni di antara tempat-tempat doa kita makbul. Tapi doa masing-masing kalau nak berdoa. Bukan wajib. Bukan disunatkan secara berterusan. Bukan benda ni disunatkan setiap kali lepas solat. Sunat doa tak. Nabi SAW tak pernah buat berterusan macam tu. Ya kan? Cumanya di antara tempat bagus kita berdoa lepas solat fardu. Masing-masing kan? Masing-masing ada hajat. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 103. An-Nisa 103. Mana An-Nisa ni? An-Nisa 103. Bawah ni. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا. Okey. Internet lemah ya. Lain tak clear. Kan? Iya. Oi 4G 4G. Okey. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk. Tak semestinya kena duduk. Zikir dia tak semestinya kena duduk. Lepas kita bagi salam, kita bangkit balik tapi jalan kita zikir, tak salah apa. Dan semasa kamu berbaring, duduk ujung tu baring. Boleh ya. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah solat itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sebenarnya sembahyang itu satu ketetapan diwajibkan atau orang beriman yang tertentu waktunya. Ni cerita pasal solat khauf. Ni, kita cerita minggu lepas ni. Cerita pasal solat takut, solat perang. Ni solat waktu perang. Antum faaqimu. Ya, tak apa. Gitu. Jadi di antara dalil yang digunakan oleh para ulama bahawa lepas solat ni zikir dan doa ni dah ada dah. Di antara dia An-Nisa ayat 103. Zikir dan doa. Begitu juga zikir, ingat kepada Allah Ta'ala selepas berpuasa. Siang kita puasa, malam kita buka, kita zikir, kan? Habis puasa raya Ramadan, masuk Syawal, kita ingat Allah Ta'ala selepas Ramadan.
Dan surah Al-Baqarah yang Allah kata 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddah, dan supaya kamu semua sempurnakan bilangan hari dalam bulan Ramadan. Bila dah sempurna bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan supaya kamu semua bertakbir membesarkan Allah ala ma hadakum, di atas hidayah yang diberikan kepada kamu, wala'allakum tashkurun, dan semoga kamu semua bersyukur. Terima kasih kepada Allah. Ini zikir selepas puasa. Di bulan Ramadan kita ingat, bulan Syawal kita ingat kepada Allah Ta'ala dengan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kan? Jadi lafaz takbir dia berbeza-beza, terpulang pada selera masing-masing. Dia tak ada lafaz yang warid secara pasti daripada Nabi SAW. Ibnu Abbas kalau lafaz takbir dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ala ma hadana, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masing-masing. Kalau kita di Malaysia ni Allahu Akbar, Allah sedih, syahdu dan sayu. Okay. Orang takbir semangat, gembira, menang, bukan sedih. Tapi kita di Malaysia ni dah turun-temurun dengan kesedihan kan. Allahu Akbar, Allah. Oh, dia punya nada dia sedih. Tapi ini sebenarnya kemenangan. Lawan nafsu kita, lawan syaitan, kita dah menang. Cukupkan sebulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia takbir ni sunnah daripada rumah sampai musalla, sampai didirikan salat. Sebenarnya sunnahnya di jalan-jalan, di lorong-lorong Madinah kan, bunyi gempita suara sahabat bertakbir menyambut kemenangan. Ini sunnah yang ditinggalkan. Kita nak tunggu main masjid surau baru nak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana. Boleh ya? Boleh juga nak takbir macam kita punya lafaz tu, tak masalah. Tapi cumanya dia punya intonasi dia tu lah. Sebab tu kawan-kawan cerita, budak-budak Melayu pergi Mesir, dia takbir dengan mendayu-dayu Pak Arab gelak keraput. Dia pun tak pernah takbir, kita takbir. Takbir raya. Kita takbir sedih. Orang takbir gembira. Takbir gembira mana sama dengan nada takbir sedih. Kena ubahlah intonasi tu. Sedih anak tak balik. Sedih anak tak balik, sedih tak dapat balik kampung. Kan? Tak sempat beli baju raya. Kan? Baju raya kena setrika rosak. Sedih. Ini dia. Baik. Kemudian zikir selepas haji. Kita selesai buat ibadah haji kan. Ingat Allah Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 9, panjang ayat dia ni. 99. Okay, sampai 100 tekan sampai 200 kot. 100 ayat. Kita buka ayat 99 lah tengok kan. Al-Baqarah 99. Al-Baqarah. Ni. Ada Al-Baqarah 99. Ini bukan Baqarah, Baqarah kan. Ini mana dia ayat ni? Silap ni kot ni. Dia silap ni. Summa afidu 199. 199. Kan? Dia tinggal satu. Terkejut lah. Ya, ni. Ni. Kan? 19. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Aneh. Ini selepas haji kita ingat Allah Ta'ala selepas kita buat haji. Selain dari itu adalah kamu bertolak turun daripada Arafah. Ya. Tempat bertolaknya orang ramai. Daripada Arafah kita nak pergi ke mana? Muzdalifah. Muzdalifah kita nak pergi ke Mina baliklah. Dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya. Takbir raya. Raya haji. Ya. Allahu Akbar, lagi sedih lagi. Ya. Raya haji. Oh ya, sedih. Sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu dulu. Bahkan dengan sebutan yang lebih lagi bila kamu sebut Allah Ta'ala ni. Dalam pada itu ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, hai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Dia minta dunia saja, akhirat dia tak minta. Orang-orang ini diberikan kebaikan dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Pasal dia minta dunia saja. Akhirat dia tak minta. Tapi kita kena minta, ni betul bawah ni. Ni kita betul ya ni. Bawah ni. Ya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, hai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini ya bagus. Dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ini cerita dia kan. Itu. Baik. Jadi dia kata di sini, walamma kanat hadhihi al-ifadah, apabila dia kata ifadah itu, maksudnya pergerakan. Ifadah ni kita pergi memenuhi Muzdalifah daripada Arafah yang disebut kan dalam akhir perkara-perkara akhir dalam ibadah haji lah kan daripada Arafah, sebab haji itu Arafah, tak dapat Arafah tak ada haji kan. Rukun haji itu Arafah, mesti berada di Arafah. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan bila selesai daripada ibadat haji tadi supaya beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan memperbanyakkan mengingati Allah. Mohon ampun kerana apa? Kerana kekurangan daripada kita ketika kita buat ibadah haji itu ada benda-benda kosong, benda-benda lara, benda-benda yang tak patut kita buat, kita buat. Kita istighfar. Okay? Dalam menunaikan ibadah kita kepada Allah kita ada kekurangan yang kita buat. Ya? Jadi ingat Allah. Maknanya wa zikrullahi, ingat pada Allah itu adalah syukur kepada Allah. Ini kita ni, zikrullah, syukurullah. Ingat pada Allah adalah syukur kepada Allah. Di atas segala nikmat-nikmatnya ke atas kita. Dengan taufik yang diberikan kepada kita. Mana taufik tu nikmat. Nikmat. Ramai orang tak dapat taufik, ramai orang tak dapat nikmat ni. Nikmat taufik, nikmat Islam. Ramai orang tak dapat. Hak dapat dia sia-siakan pula nikmat Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah adalah syukur kepada Allah di atas segala nikmat Allah ke atas kita dengan taufiknya. Yang mana dia memberi taufik kepada kita untuk melakukan ibadah yang besar ini, rukun Islam.
Haji. Haji ni dia terhimpun padanya harta dan tenaga. Kena ada dua. Kena ada tenaga, kena ada harta. Semayang tenaga ya. Kan? Tak perlu beli tiket bas. Masuk waktu semayang lah. Tak perlu tiket kapal terbang. Solat tenaga ya. Puasa tenaga. Haji zakat harta. Tak cukup apa nama nisab, tak wajib bayar. RM1 kurang RM1 dah. Masuk setahun dah, cukup haul. RM1 kurang. Tak payah bayar zakat. Kurang 10 sen. Tak kena zakat. Sebab tak ada harta. Haji kena sihat. Tak sihat dia pun nak bagi pi. Jalan pun melelong. Kan, belah sana belah sini dia pun nak bagi pi. Tak bagi. Kena sihat. Duit berkepuk tapi tak sihat, orang tak bagi pi. Sihat, duit tak ada. Siapa nak bagi pi? Tu dia. Baik. Apa pemberian yang besar ni kepada Allah Taala. Kurniaan, sebab bukan semua orang boleh pergi haji. Tu ya. Ada yang boleh pergi dan ramai yang tak boleh pergi. Ini kurniaan. Dan begitulah selayaknya bagi seseorang hamba. Setiap kali dia selesai daripada ibadah dia, beristighfar kepada Allah. Sebab tu disunahkan kita lepas bagi salam, solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. 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 Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Inilah sunnah yang ditinggalkan. Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah baca dalam solat. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Baca ayat kursi. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ya kan? Itu sunnah. Nak dahulu mana yang dahulu, nak kemudian mana yang kemudian, sila. Bukan ada tertib. Semayang dah tertib lah. Mana boleh rukuk dulu baru takbiratul ihram. Zikir, sunnah. Hak ni yang ditinggalkan. Ini dia panggil sunanul mahjurah. Sunnah Nabi orang tinggal. Depa lepas sembahyang Al-Fatihah, mana sunnah dia buat ambil? Mana ada? Tak sunnah yang sabit. Fatihah Quran bah. Memanglah Fatihah Quran. Tapi Nabi tak baca lepas baca salam. Tak baca tu. 3 qul ada lah. Ya. Lepas maghrib. Amanah Rasul baca sebelum tidur. Nak baca lepas isyak baca, tak masalah. Siapa nak larang? Seri mersing masing-masing. Ya. Jangan marah kata ya. Saya cerita aja, tukang sampai. Kalau tukang sampai kena marah habis ya. Kan? Tok nenek kita buat lama dah pula ni ha. Nak cerita pasal tok nenek kau keluar ayat lain pula. Masa lebih pula. Cukuplah setakat ini. Malam ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wasal. Selepas salam. Itu juga tidak sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa dia baca? Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bukan tu. Dia baru baca Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah baru baca. Dia tak sunnah sebab tu saya tak baca. Dulu masa tak belajar sunnah, saya duduk baca.
Tapi bila dah tak buat benda tu, kita tak ingat. Bila kita hafal sunnah, hatta sunnah kita tak ingat. Bila kita hafal hatta sunnah, hak sunnah pun kita tak mau belajar. Orang nak cerita, kita lari keluar. Macam mana nak cerita? Habis lah. Padamlah cerita dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.